Alright, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Apa khabar hari ni? Semua okey ke? Sehat. Sihat, Alhamdulillah. Alright, kita start kelas. Okay, sebelum kita pergi lagi jauh untuk topik hari ni, okay, untuk permulaan saya nak tanya awak, ada tak sesiapa tahu ataupun faham mengenai pemakanan yang sihat? Ada sefaham tak apa itu pemakanan yang sihat? Contoh macam mana pemakanan yang sihat? Ada sesiapa tahu? Apa je yang makanan sihat yang awak tahu ataupun macam mana pemakanan sihat yang awak tahu? Yang pemahaman awak lah, yang awak faham, yang awak tengok. Umairah, apa yang Umairah faham? Pemakanan sihat, pemakanan seimbang tu dia macam kalau kita macam makan makanan berminyak macam contohnya burger ke atau nugget ke macam tu, kita kena makan macam benda lain juga. Macam benda yang macam buah kena makan juga. Okay, itu apa yang Umairah faham. Umairah kata macam makan buah-buahan, itu pemahaman Umairah lah. Kalau dekat sini Hari Hilman kata kena jaga diet yang seimbang. Itu pemahaman dia lah mengenai pemakanan yang sihat. Okay, selain daripada tu, apa dia? Contoh lain, macam mana pemakanan yang sihat tu, kena ada apa? Lagi? Siapa lagi faham? Saya rasa semua orang tahu kot pemakanan yang sihat ni. Sebab ini basic untuk pengetahuan asas awak saja. Ada lagi yang faham? Tak ada? Okay. Fariha kata makanan sihat ni dia sekejap, apa Fariha kata tadi? Uh, Fariha kata makan mengikut piramid makanan. Okey, betul. Saya tak cakap yang awak punya salah. Ini adalah pemahaman awak, apa yang awak faham. Kalau Hari Ilman dia cakap lagi balance dari kategori makan untuk protein, lemak, vitamin dan lain-lain. Okey, betul. Apa yang awak cakap, apa yang awak faham, betul. Itu pemakanan sihat. Dan pemakanan sihat ni kita boleh makan mengikut waktu yang teratur. Kita makan makanan yang tak basi, itu makanan yang sihat juga. Lagi kita macam kawan nak cakap makan buah-buahan, sayur-sayuran. Kita pilih makanan yang kita nak makan dengan tujuan nak memperbaiki ataupun nak kekalkan kesihatan. Alright. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, berdasarkan apa yang awak faham, hari ini kita akan belajar mengenai satu topik iaitu berkaitan pemakanan. Pemakanan ni berada dalam pendidikan kesihatan. Dan sebut pasal pemakanan, mungkin ada di antara kita ni tahu ataupun tak tahu mengenai keselamatan makanan ataupun minuman yang kita perlu titik beratkan. Macam mana kita nak pilih makanan ataupun nak pilih minuman yang selamat. Mungkin selama ni ada yang tahu, ada yang tahu makan je tapi dia tak tahu pun part-part yang saya sebutkan tadi. Okay. Hari ni kita belajar pasal pemakanan. Sekejap. Alright. Kita belajar untuk unit 2 pemakanan. Okay. Ini adalah standard pembelajaran hari ini. Maksudnya apa yang awak akan belajar. Okay, kita akan membincangkan tentang keselamatan makanan dan juga kualiti makanan. Kita akan mengaplikasikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelak keracunan dalam pemakanan seharian. Okey, ini adalah untuk pengenalan. Ada nak baca tak pengenalan? Kod-kod awak nak, awak bosan-bosan, ada nak baca tak? Alright.
Pemakanan sihat ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Makanan yang sihat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat. Okey, terima kasih. Okey, untuk pengenalan pemakanan, macam kawan awak cakap, pemakanan sihat ni ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Okey, makanan yang sihat ni ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Okey, maksudnya dekat sini, kita ambil makanan yang berkualiti untuk elak daripada sebarang penyakit. Contohnya, kita pilih makanan yang rendah lemak dan juga kolesterol. Macam tadi kawan awak cakap, makan makanan seimbang, makan yang ada vitamin, karbohidrat dan sebagainya. Okey, contohnya kita pilih makanan yang rendah lemak dan juga kolesterol. Sebab lemak yang berlebihan daripada makanan akan disimpan di dalam badan sebagai lemak badan dan ia akan menyebabkan badan seseorang tu, berat dia tu akan bertambah. Lemak yang berlebihan juga akan meningkatkan risiko penyakit jantung, koronari, stroke, obesiti dan juga masalah-masalah kesihatan yang lain. Okay, pemakanan yang sihat juga, kita perlu titik beratkan dari aspek kualiti dia, seimbang, selamat, bersih, segar untuk dimakan. Maksudnya kita boleh mengambil pelbagai jenis makanan untuk pastikan tubuh badan kita ni dapat semua khasiat yang diperlukan. Kita boleh gunakan piramid makanan sebagai panduan untuk kita pilih makanan yang kita nak. Dan kalau awak pergi ke pasar pula lah, contohnya awak pergi ke pasar, contohlah awak nak beli barang basah ataupun awak nak beli barang kering untuk awak buat makanan ataupun untuk dimasak, awak kena pandai pilih barang. Maksudnya contohnya kalau nak pilih sayur, tapi sayur tu dah layu, dah berulat, dah warna kuning semuanya, awak jangan pilih sayur tu. Kalau contoh macam ikan, awak tengok ikan tu dah hanyir, dah berbau, jangan pilih. Itu maksudnya kita memilih dari segi pemakanan yang sihat. Itu adalah untuk pengenalan. Okay, slide seterusnya adalah berkaitan keselamatan makanan dan juga kualiti makanan. Ada nak baca? Tak apa, baca je. Kelas saya awak jangan takut. Ada nak baca? Berhenti je. Keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat makanan yang tercemar dengan bakteria. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang sihat, merangkumi makanan yang belum atau sudah dimasak. Okey, terima kasih. Alright, keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan juga racun. Okey, makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat daripada makanan yang dah tercemar daripada bakteria. Okay, KKM telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang selamat merangkumi makanan yang belum masak ataupun sudah dimasak. Okay, maksudnya dekat sini, keselamatan makanan tu mesti bersih daripada kuman yang berbahaya, racun, toksin dan bersih daripada najis serta bahan buangan yang lain. Dan kenapa kita mesti pastikan makanan kita bersih dan kualiti dijaga? Ada beberapa sebab. Sebab dia makanan yang tak bersih ni mengandungi bahan-bahan yang berbahaya.
mengandungi bakteria yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit bawaan makanan lah. Contohnya taun, typhoid, keracunan makanan dan juga lain-lain. Kalau contoh dekat makanan tu ada macam telur lalat. Saya rasa semua orang tahu telur lalat tu macam ni kan. Dia macam dekat dia macam biji-biji putih kecil-kecil. Dia akan jadi macam dia akan segumpal dekat tempat tu. Kalau awak nampak telur lalat ke ataupun makanan tu tak bersih, jangan makan. Dan tadi kat sini dikata KKM menetapkan 5 proses dalam pengenalian makanan. Okey, apa proses pengenalian makanan tu? Kejap lagi kita akan belajar mengenai proses tu. So, ada perkara asas yang kita kena utamakan untuk pastikan makanan tu bersih. Apa dia? Perkara asas tu. Okay, first kita kena tengok kebersihan bahan mentah tu sendiri. Macam saya cakap tadi, kita tengok ikan tu macam mana, kita tengok sayur tu macam mana. Tak kisahlah bahan mentah ataupun bahan kering. Kita kena tengok kebersihan bahan tersebut. Dan kedua, kita kena pastikan kebersihan diri pengenali makanan. Maksudnya baju bersih, lepas tu dipakai sarung tangan, lepas tu dipakai yang sarung yang tutup rambut tu supaya rambut dia tak gugur kena makanan lah. Dan yang keempat. Tadi first tengok kebersihan, yang kedua pengenali makanan yang bersih, yang ketiga kebersihan diri pengenali makanan, yang keempat premis makanan yang mempunyai persekitaran yang bersih, maksudnya tak ada tikus banyak dekat situ, lepas tu tak ada sampah dekat longkang yang tersumbat lah apa semua. Pastikan tempat tu bersih, reka bentuk premis makanan dan peralatan yang sesuai, dan penyediaan dan penyimpanan makanan yang betul. Itu adalah perkara asas yang kita kena utamakan bagi memastikan makanan kita tu bersih. Okay, ini adalah proses pengendalian makanan yang ditetapkan oleh KKM. Yang 5 perkara. Okay, 5 perkara ni adalah memilih, menyimpan, menyedia, memasak dan juga menghidang. Okay, memilih ni macam mana pula? Okay, untuk memilih, kita kena pilih dan dapatkan bekalan makanan daripada sumber yang berlesen dan diluluskan. Macam contoh macam kita sebagai orang Islam, kita kena pastikan makanan kita ni halal. Dan juga kalau contoh kita nak beli ayam ke apa, kita kena pastikan proses sembelihan itu mengikut Islam. Dan pastikan semua bahan yang digunakan untuk penyediaan makanan adalah segar. Disimpan pada suhu yang betul dan belum tamat tarikh. Maksudnya kita kena tengok tarikh luput dia. Kalau tarikh luput tu dah luput, maksudnya benda tu dah due lah, kita kena buang. Dan gunakan sistem stok masuk dahulu, keluar dahulu untuk pastikan produk makanan selamat untuk dimakan. Cara untuk memilih ni, kita memerlukan letakkan barang kita dekat rak-rak yang terdahulu supaya maksudnya yang sistem stok masuk dahulu, keluar dahulu tu, maksudnya kita letakkan barang-barang dekat rak-rak yang terdahulu supaya akan digunakan dahulu. Mana yang letak dahulu, kita akan guna dulu benda tu. Dan bersihkan serta cuci bahan-bahan untuk masak untuk hilangkan segala kotoran ataupun pasir. Contoh macam sayur, kalau awak beli, sayur kalau awak perasan dia ada pasir-pasir dia dekat celah-celah daun, dekat celah batang dia, awak kena cuci. Kadang-kadang dekat sayur tu pun ada tersedik juga ulat-ulat sayur. So kena basuh dengan betul. Okay, yang kedua adalah menyimpan. Menyimpan ni maksudnya kita menyimpan makanan mentah yang dah dimasak ataupun yang sedia dimakan pada suhu yang betul, sebab
bila kita simpan makanan pada suhu yang betul, ia membantu mencegah kuman daripada membiak dan juga mengurangkan risiko makanan daripada jadi rosak. Untuk fakta ringkas, bakteria peracun makanan ni dia membiak pada suhu 5 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius. Yang ni dikatakan sebagai suhu zon bahaya. Sebab apa? Sebab boleh meningkatkan risiko keracunan makanan. Kita kalau contoh, kita simpan makanan dalam peti ais atau peti sejuk, kita kena pakai termometer untuk periksa suhu dalam peti sejuk ataupun ruang dingin supaya ia beroperasi dengan betul. Dan simpan sebarang makanan lebihan dengan segera dalam peti sejuk pada suhu 5 darjah Celsius ke bawah. Kalau kita biarkan dekat luar pada suhu bilik dan dalam suhu zon bahaya, kuman akan cepat merebak. Dan sebelum kita nak simpan makanan dalam peti sejuk, kita kena make sure kita punya bekas makanan tu ditutup dengan rapat ataupun dengan rapi. Okay, yang ketiga adalah menyedia. Okay, menyedia ni macam mana? Menyedia ni, makanan harus disediakan dengan cara yang sesuai dan di tempat penyediaan makanan untuk mengelakkan risiko pencemaran. Jangan sediakan makanan ataupun minuman dekat lantai, tandas ataupun tepi longkang. Sebab apa? Sebab kawasan ni adalah kawasan yang kotor. Banyak binatang macam ulat-ulat, macam tikus, lalu lalang, lipas kat situ lalu lalang. Dan sebab tu kita jangan letak makanan kita atau kita hidangkan dekat situ. Kalau contoh kita nak sediakan makanan, kita kena gunakan air bersih sahaja. Gunakan air batu yang sesuai untuk makanan semasa menyediakan minuman. Sebelum kita sediakan makanan, kita kena make sure perkakas ataupun peralatan yang kita guna tu bersih. Kita bersihkan perkakas yang kotor dengan mengikis, membilas ataupun merendam jika perlu. Cuci, gosok, sembur air yang deras ataupun laju dengan sabun pencuci air yang bersih dan bilas. Jangan guna pinggan mangkuk ataupun peralatan yang sumbing, pecah dan retak. Sumbing ni maksudnya dekat, contoh kalau dekat cawan kaca, ada dia macam cawan tu macam dia punya kaca tu macam ni lah, sumbing maksudnya ada terpecah sikit kat situ. Jangan guna peralatan macam tu sebab dia boleh membahayakan awak punya kot lah awak minum, terkena bibir ke apa boleh bahayakan awak. Okay, yang keempat adalah memasak. Okay, masak makanan dengan betul mengikut masa dan suhu yang diperlukan. Kalau kita masak daging contohnya lah, kita masak daging, ayam ke, itik ke, kita kena make sure bahagian dalam daging tu masak. Jangan dekat luar je dah macam dah terbakar awak tengok tapi kat dalam tu tak masak. Kalau kita masak makanan yang berkuah, contohnya macam sup, kita kena make sure yang sup tu mendidih. Sebab bila dah mendidih tu tandanya sup tu dah masak. Dan pastikan juga ikan dan makanan laut dimasak hingga kelihatan perubahan pada warna dan tekstur. Sebelum nak masak, kita kena make sure kita panaskan ketuhar kuali dulu. Sebab kalau kita tak panaskan ketuhar ataupun kuali, makanan yang kita nak masak tu akan ambil masa yang lama. Dan last sekali adalah menghidang. Okay, menghidang ni saya rasa semua tahu, menghidang ni maksudnya kita hidangkan makanan. Kalau nak hidangkan lauk dekat atas meja ke apa, kena make sure kita tutup makanan tu dengan betul dan sempurna untuk mengelakkan lalat ke atau apa-apa jenis serangga hinggap dekat atas makanan. Guna sarung tangan ataupun penyepit ataupun sendok ataupun sudu untuk mengenali makanan. Jangan sentuh bahagian dalam ataupun tepi muncung gelas yang hendak dihidangkan. Alright, ini adalah proses pengenalian makanan. Setakat ni ada yang nak tanya tak? Ke laju sangat? Tak ada.
Ini adalah kualiti makanan. Macam mana kita nak tahu kualiti makanan tu? Ada nak baca tak kualiti makanan? Boleh. Kualiti makanan ialah makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih, memberikan nutrien yang berkhasiat. Pengambilan makanan yang berkualiti akan memastikan kita Alright, terima kasih. Okay, kualiti makanan. Kualiti makanan ialah makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Maksudnya awak dapat manfaat daripada makanan yang awak ambil. Contohnya kalau macam makan nasi, apa yang awak dapat, makan roti, apa yang awak dapat. Dan pengambilan makanan yang berkualiti akan memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Contoh kalau macam karbohidrat, kita makan nasi, kita akan dapat karbohidrat. Itu contohnya lah, kalau kita makan ikan, kita akan dapat protein. Pihak pengguna dan pengusaha harus memainkan peranan masing-masing bagi menjamin kualiti makanan. Selain itu, pihak pengeluar, pengilang dan penyedia makanan pula perlu mematuhi standard kualiti makanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ini adalah untuk kualiti makanan. Wow. Ada raise hand ke? Okay, ini adalah bagaimana kita nak memilih makanan ataupun minuman dengan cara yang selamat. Kita ada beberapa panduan. Kita ada 4 panduan. Okey. Panduan pertama adalah melihat keadaan luar bungkusan. Okey, maksudnya dekat sini elak membeli makanan atau minuman di dalam bungkusan jika bungkusan tu retak, awak nampak retak, pecah, kemek, penutup dia terbuka, bungkusan berubah warna, karat, bocor, kembung dan koyak. Okey, jangan memilih makanan yang bungkusan dia yang ada seperti ciri-ciri macam ni. Yang ada retak, pecah, kemek, penutup terbuka, koyak dan sebagainya. Elakkan membeli. Walaupun awak tengok dia contohlah dia belum due date lagi, tapi dia ada tanda-tanda macam ni, awak jangan beli. Elakkan membeli makanan yang ada tanda-tanda yang macam ni. Okay, ini adalah panduan yang pertama. Okay, untuk panduan yang kedua, ini contoh dia. Ini contoh untuk awak contoh yang ni minuman yang dalam bungkusan. Awak tengok. Ini ada kemek. Walaupun dia kemek, awak jangan beli. Walaupun awak nampak dia macam okey je. Pilih yang lain. Yang sebetulnya pilih yang macam di tanda tik ni. Ini kalau dia punya minuman macam ni awak boleh beli. Okay, yang ni gambar yang kedua ni dah berkarat dia punya penutup. Penutup dia dah berkarat. Awak jangan beli. Nampak ni berkarat. Lepas tu ni nampak macam lama kan. Ni kemek. Ni ada yang kemek, ada yang kembung. Periksa juga tarikh nuput. Okay, ni kemek. Kedai banyak macam ni kalau awak perhatikan. Kadang-kadang kan kat kedai kalau awak perasan lah. Kadang-kadang kalau awak pilih tin tu, kadang dia ada macam bau kencing tikus, kencing kucing. Awak kena hati-hati jangan beli. Sebab takut apa? Sebab dia dah kena dekat luar. Lepas tu nanti bahagian dia punya tu dah kena kencing-kencing tu semua. Takut dia akan menjejaskan kesihatan lah kalau beli. Better jangan beli. Okay, ini adalah panduan kedua.
Panduan kedua ni adalah tempat penyimpanan yang sesuai. Mengelakkan penyimpanan makanan atau minuman di tempat yang panas atau terdedah kepada cahaya atau persekitaran. Kalau kita nak memilih makanan tu, elakkan daripada menyimpan dekat tempat yang panas, terdedah kepada cahaya ataupun persekitaran. Okay, ini adalah contoh dia. Okay. Kalau dekat peti sejuk ni, dikata kita kena wrap and label meat. Maksudnya dekat, contoh kalau awak nak masukkan dalam bungkusan plastik ke apa, awak labelkan. Ini adalah contoh untuk panduan dalam peti ais. Okay, panduan ketiga, gunakan deria. Lihat bau dan rasa semasa memilih makanan atau minuman. Yang ni saya rasa semua orang tahu kan macam mana bau basi kan. Bau basi tu dia macam bau masam, lepas tu dia macam berbuih-buih. Kita boleh gunakan deria kita tengok macam mana keadaan makanan tu, kita bau macam mana keadaan makanan atau minuman tu. Kalau tak elok jangan makan, jangan minum. Okay, panduan keempat, baca tarikh luput. Yang ni penting. Jangan membeli makanan yang telah tamat tarikh luput. Tarikh luput ada dekat, kalau contoh dekat tin ada dekat bawah, permukaan bawah tu. Ada yang dekat tepi, dekat bahagian luar tapi tepi. Ni contoh dia. Kalau roti, selalunya roti ni cepat diudit. Awak kena pastikan awak makan benda yang belum diudit lagi lah. Ini adalah contoh dia, tarikh luput. 16 Mei 2011. Yang tin tu bulan 12 2018. Kalau yang ni expired dia yang last kali bulan 3 2017. Okay, seterusnya adalah cara macam mana kita nak simpan makanan dan minuman dengan selamat. Ada nak baca? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada nak baca tak? Tak ada? Simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Pastikan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 Celsius jika telah dibuka. Pastikan makanan mentah tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Okey, terima kasih. Okey, cara kita nak simpan makanan dan minuman dengan selamat. Okay, first, kita simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Contoh macam mudah rosak, awak boleh simpan telur dekat peti sejuk, boleh simpan sayur dalam peti sejuk, boleh simpan ayam, ikan, kita simpan benda-benda yang selalunya bahan-bahan basah ni kita kena simpan dalam peti sejuk. Okay, nombor 2, pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Yang ketiga, pastikan kita simpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celsius jika telah dibuka. Dan last sekali, pastikan makanan mentah tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Sebab kalau kita biarkan, contoh macam kalau bahan mentah tadi saya sebut ayam, ikan, udang contohlah. Kalau awak biarkan dekat luar ataupun dekat lantai luar lah, dia akan mudah cepat, benda tu akan cepat rosak. Maksudnya berbau benda tu. Rasanya pernah kot simpan ayam yang, contohlah simpan ayam yang kita tak potong lagi bahagian-bahagian dalam, kita tak buang lagi kan. Kalau kita simpan dalam peti ais, kadang ada orang simpan dalam peti ais, dia letak dekat bahagian bawah, dia tak letak dekat bahagian beku, benda tu akan cepat berbau. Tapi kalau kita dah potong, dah buang isi-isi dalam tu, kita simpan dalam peti ais, tak apa. Tapi kalau kita tak buang lagi isi dalam dia tu, dia akan cepat terosak lah. Ini contoh dalam peti sejuk. Macam mana kita nak simpan yang telur tu dekat bahagian mana, yang aiskrim dekat bahagian mana, roti bahagian mana. Ni contoh dia. Air selalunya dekat bahagian bawah lah. Air. Kalau yang atas beku tu macam ais,
roti pula. Daging, ikan, udang, aiskrim. Tu contoh dia. Kalau sayur pula dekat bahagian bawah yang dalam bekas. Ini contoh dia. Daripada dekat tempat freezer, top shelf, middle shelf, button dengan vegetable crisper. Alright, awak buka buku teks. Saya nak semua orang buka buku teks, muka surat 196. Dah buka dah? Buku teks, muka surat 196. Dah Dah Okay, apa yang awak nampak dekat buku teks tu? Ada apa? Ada sesi dialog kan? Mengenai membeli makanan di dalam tin di pasar raya, betul tak? Saya nak 2 orang volunteer boleh tak? Baca je. Baca dialog yang ada dekat dalam buku teks awak ni. 2 orang volunteer, tak kisah lelaki ke perempuan. Boleh tak? Fariha. Fariha nak jadi yang mana? Anak dia. Anak dia. Okay. Ibu dia, siapa nak volunteer? saya jadi mak dia lepas tu. Okay, Umairah jadi mak dia. Alright, boleh start. Ibu, makanan dalam tin ini telah luput taringnya. Jika begitu, makanan ini sudah tidak selamat dan Sama je Fariha. Ibu, bagaimanakah untuk memilih makanan yang sihat dan berkualiti? pastikan makanan tersebut tidak luput tarikh, mempunyai logo halal dan keadaan tidak unik. Bagaimanakah pula untuk menilai makanan itu masih selamat? Kita boleh melihat pada Ibu tak dengar. Oh ibu. Kita boleh melihat pada maklumat yang dilekatkan di luar tin makanan. Okay, anak dia. Oh, sekarang barulah saya tahu cara yang selamat untuk membeli makanan di dalam tin. Alright, terima kasih Fariha dengan Umairah. Okay, ini adalah cara kita nak membeli makanan di dalam tin. Macam saya terangkan tadi, mempunyai tanda halal, logo halal. Lepas tu kita kena tengok dia punya tarikh luput dekat tin. Pastikan tin juga tidak kemik dan pembungkusannya masih elok. Right, okay, saya bagi awak masa. Awak cari jawapan untuk nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika anda telah membeli barangan yang rosak. Saya tarik kat sini. Apa langkah-langkah yang awak boleh lakukan jika awak dah beli barangan yang dah rosak? Ni, nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika anda telah membeli barangan yang telah rosak. Awak boleh Google. Awak Google macam mana cara dia. Apa langkah yang perlu kita lakukan jika kita dah terbeli barang yang rosak, kita dah beli barangan yang dah luput tarikh ke, asalkan dia dalam kategori barangan yang dah rosak. Awak cari dulu jawapan.
Bagai langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangat rinduku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangat rinduku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Oh, Dewi cinta, sandarkan aku di bahumu agar ku rasa rindunya hati terredakan sudah hadirmu sayang, tenangkan diriku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Oh, Dewi cinta, sandarkan aku di bahumu agar rasa dunia hati terredakan sudah hadirmu sayang, tenangkan diriku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku menjadikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Okay, dah siap? Nak masa lagi ke? Dah siap dah? Okay, Harry Hilman ditulis dekat sini. Dibagi tahu dekat message ni. Kila pun ada. Okay, Kila kata seseorang pembekal boleh memenuhi kehendak di bawah Seksyen 41 supaya membetulkan kegagalan apa-apa barang untuk mematuhi sesuatu garanti dengan apa Saya tak tengok. Dengan apa Kila Husna? Mana dia? Sebab saya tak boleh nak baca bawah ke sampai sini je. Maksudnya pembekal tu boleh memenuhi kehendak di bawah Seksyen 41 supaya membetulkan kegagalan apa-apa barang. Harry Hillman kata dekat sini sewaktu proses pemulangan sertakan bersama resit pembelian dalam masa tempoh pembelian. Contoh pemulangan hanya terhad sehingga seminggu atau sebulan selepas tarikh pembelian. Alright. Alia Farisha dikata meminta pemulangan wang balik daripada kedai tersebut. Umairah kata buang sahaja. Apa yang awak cakap kat sini, apa yang semua orang bagi dekat sini betul. Kita boleh pulangkan balik resit dia, kita minta balik, lepas tu kita boleh minta balik sama ada barang baru ataupun kita nak minta balik duit kita.
dan boleh juga memenuhi kehendak di bawah Seksyen 41 supaya membentukkan kegagalan apa-apa barang. Okey, betul juga. Lepas tu Humairah kata buang sahaja. Okey, Humairah ni redha betul. Untuk saya tak cakap awak punya salah, betul. Ini apa yang awak cari dekat Google. Kita juga boleh menghubungi kedai ataupun tempat yang kita beli barang tu, bagi tahu yang produk diorang ni ataupun yang barang diorang ni dah tamat tarikh ataupun dah rosak, dah kemek, dah apa semua, supaya diorang ni boleh betulkan balik apa yang hilap kat situ. Tapi kita kena kat situ diorang boleh macam alert lah. Maksudnya kalau nak jual dekat barang kat customer, kena ikhlas, kena jangan jual barang yang dah rosak. Okay, kalau contoh lah, awak dah minta balik duit dekat kedai tu, tapi kedai tu tak nak bagi kita balik duit tu, kita boleh buat aduan ataupun kita boleh tulis aduan kepada pemilik perdagangan. Kalau contohlah, kita pun tak puas hati dengan kualiti barang tersebut, kita boleh buat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga hal ehwal pengguna. Alright, itu apa yang awak cari, itu apa yang awak dapat. Okay, ini adalah langkah-langkah kalau contoh kita ni membeli barangan yang dah rosak, yang dah tamat tarikh luput. Awak boleh lakukan langkah-langkah seperti yang kawan-kawan awak dicakap. Okay? Alright, kita akan buat quiz. Morning Amir. Ya. Gimana baru bangun? Awak gimana? Boleh rambut. Rambut. Okay, kita akan buat quiz. Mana tak? Excited nak sekolah ke meh? Okay, buat quiz. Awak kalau awak nak cakap apa-apa dekat saya, bagi tahu je, jangan malu, jangan segan. Okey. Saya tak garang pun. Buat sementara buat, dengarlah lagu.
Alright. Okay, ramai dah hantar dekat grup. Okay, kita dah sampai kepada penghujung. Okay, boleh tak seorang bagi refleksi rumusan apa yang awak belajar hari ni? Okay, Ami kata saya dapat belajar cara beli makanan yang elok. Okay, terima kasih Ami. Alright, ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni? Ada soalan? Okay, Hari Ilman kata kita kena jaga pemakanan sihat supaya tidak sakit. Okay, betul Hari Ilman. Okay, itu apa yang awak dapat untuk hari ini. Okay, saya akan bagi awak latihan pengukuhan. Buat latihan pada muka surat 198. Soalan satu sahaja. 198. Soalan satu sahaja. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, jaga diri. Jangan lupa daftar untuk vaksin. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya. Okay, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Semua tak nak left ke? Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okay.